Biar Allah sana lah. Pakar duk beringat. Yalah, kita hormatlah. Cumanya saya tak cek. Dalam keadaan sekarang kan salam tak boleh kan. Kita kena hormatlah. Jadi apapun kalau cek, tujuan kita cek tu sebab benda ni berlawanan dengan akal. Kan madu berlawanan dengan akal. Kan. Jadi pelanggan pun nak tahu juga selepas dia beli madu, duit dia susah payah beli, apa hasil dia. Saya pun haduk jual madu nak tahu juga apa hasil pelanggan saya beli susah payah. Jadi kalau cek kita nampak lah. Sebelum makan madu, keputusan organ-organ jantung, hati, limpa, buah pinggang, apa semua tenaga luar dalam semua kita nak tahu lah. Selepas makan madu biasanya macam ni lah. Dia ada perubahan, kita nampak ada perubahan. Yang merah tu maknanya tak berkelia lah tu. Sebelum makan madu, ni tunggu stroke lah kalau macam ni. Kalau macam ni tunggu stroke. Oh, kalau tak berubat lah. Kalau tak servis balik lah maksudnya. Stroke tak stroke urusan Allah. Jalan ceritanya. Bila dah sumbat jadi masalah lah. Bila macam ni kacau bila ni. Boleh agak dah. Kadang-kadang pelanggan pun sebelum tanya, sebelum bagi tahu awal-awal takut malu bagi tahu. Jadi alhamdulillah bila macam ni dia tak macam tu dah. Dia bila macam ni. Pasal apa yang dia jadi macam ni? Pasal dah sumbat. Pasal apa dia jadi sihat balik? Sebab dah servis. Lancak jalan dah elok. Satu ada jin ke apa ke, sihir ke. Maklumlah handsome semua ni. Jangan. Cucu, tu angka je Tuhan. 70 tu angka Tuhan. Percaya tengok tuan kita mengaku tak? Angka 70. Tapi jiwa 35. Tentu Betul. Jiwa dah. Lari setengah. Betul nak rasa macam umur 40 ya kan? Lari setengah. Betul. Jadilah ni kita bagi stabil. Bila servis balik, insya-Allah harap-harap macam itulah. Sebab tu ada dalam video saya tu ada dalam video saya tu ada pak cik tu umur 63 sehari 4 kali tu. Tu selepas servis tu. Ada pengakuan dia ada. Sehari 3 kali, sehari 4 kali. Kembali. Dia no lari gitu. Lari. Dia sama-sama makan. Sama makan. Sama-sama tenang. Bila macam ni jiwa lebih tenang. Tapi kalau macam ni tak boleh, tak mau. Kalau sistem macam ni emosi tak kawal apa semua sekali. Itulah. Nah, mana kita nak servis dulu nak cek tengoklah. Nak cek tu mukadimahnya nak bagi tahu tak boleh cek. Sebab nak kena cepat urusan. Macam dia kena tanam spring sekarang. Jantung. Baru buatnya, saya baru buat ni. Tak ada kesan apa-apa. Kalau nak makan ubat tu. Kalau makan ubat tu. Makan madu Tak. dalam masa Lagi bagus. Lagi bagus. Lu yang ubat yang saya makan rumah tu. Aku bawa hospital tu. Ubat hospital tu ubat moden lah kita guna bahasa ubat moden sebab kita hormat hospital ni. Jadi hospital kita hormat doktor pun ramai duk mai. Depa suruh orang duk mai. Jadinya saya guna istilah ubat moden. Ubat moden ni ubat kimikal. Depa pesan bila tuan pasang spring automatik kena makan semua hidup. Betul tak? Kena makan semua hidup. Kemarin cuti, kemarin dulu orang hak buat spring tu. Orang hak buat jantung tu pelanggan saya. Dia pun main. Dia pun main sendiri. Dia buat. Dia pakar bahagian nak tengok suhu sesuai tak sesuai, nak tengok jantung sesuai tak sesuai, nak pasang berapa spring apa semua dia pakar bahagian tu. Ada video saya tak masuk ikut. Dia pun buat sendiri. Dia pun alhamdulillah. Nanti mana tak boleh makan campur ngadu dua tu. Boleh makan campur kalau tuan berani. Selepas tuan makan madu sauda saya ni, sebab madu sauda ni Allah Taala janji penawar, Nabi dia ni penawar kan. Jadi bermakna dia ada manfaat. Dia ada buat kerja. Jadi biasa kalau kita cek selepas 7 minit madu ni bekerja, kajian saintifik terhadap madu Yaman ni selepas 7 minit bahkan dia mula buat kerja. Jadi tuan makan seminggu. Lepas seminggu tu tuan cuba ubat chemical ni yang 2 biji tuan makan sebiji.
Apa rasa? Kalau tu rasa lebih selesa, lebih okey, ya alhamdulillah. Bermakna dah kurang dah sebiji chemical. Lepas makan seminggu pula, contohlah, yang sebiji tadi tu tuan cuba selang, sehari makan, sehari tak makan. Sehari makan, sehari tak makan. Yang buat ni berterusan kan? Yang buat ni amal Duduk berterusan. servis tu, duduk dalam servis tu. Madu terus makan. Makan sebab nak cuci tu. Ya. Pasal apa jadi masalah jantung ni mesti ada sumbat. Kan? Sama ada kolesterol ke apa, kan mesti ada sumbat, bermakna setting tak betul. Jadi bila makan madu ni dia cuci. Jadi bila dia dah cuci, darah dah jalan elok, dengan harapan spring tu tidak ada bebanan. Jadi hati tuan, maknanya taklah setiap hari makan. Pasal apa setiap hari bila makan? Setiap hari kita menjurus kepada lemah tenaga. Minta maaf banyak. Kalau siapa pengamal ubat jantung, ubat kolesterol, ubat darah tinggi macam mana ni faham. Hotel tak ragu. Tak gagah. Tak ada ring. Tak ada ring. Ustaz Azhar Idrus kata. Tak boleh ring. Tak ada ring. Jadi saya cakap secara umum lah. Cakap secara umum, bergenda tu biasanya berlaku. Dalam waktu yang sama tuan, dia pergi kacau buah pinggang pula. Hati dan buah pinggang. Chemical tadi. Sebagai contoh, sebiji Panadol, kita makan, dia akan melekat di buah pinggang tu selama 5 tahun. Bayangkan kalau tiap-tiap hari kita makan. Bila jadi macam tu, emosi mula tak tenang, mudah stres dan sebagainya. Tak apa, itu kaedah yang kita hormati. Kita cuci balik lah. Ya. Itu je asal dia. Harap-harap bila cuci balik ni, kehidupan lebih harmoni, kehidupan lebih tenang, nak ibadat. Tengok isteri pun nampak muda je isteri aku. Macam tu. Padahal angka sama. Tapi dia main rasa kasih damai. Dia macam tu. Tu pentingnya ketenangan. Saja-saja buat tenang tak jadi. Jomlah kita pergi duduk Langkawi, pergi berendam air laut. Tak jadi. Boleh pergi berendam. Sekejap je. Lagi silap sikit, dia angin tu main balik. Jadi kita cuci dulu. Setting balik dulu, cuci balik. Sebab pengalaman duk tengok, rupanya Allah Ta'ala ni hebatnya. Allah Ta'ala ni dia kata madu lebah penawar untuk manusia. Itu je. Tapi rupa-rupanya orang yang duk amal madu dan sauda ni, sebab kita doa tu, Nabi kata rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu kan. Rupa-rupanya gangster pun boleh taubat. Rupa-rupanya orang duk kuat berzina pun boleh taubat. Boleh berhenti. Orang hak duk mencuri, duk isap dadah boleh berhenti. Boleh. Hebatnya janji Allah ni, dia rawat mental, jasad, roh. Ada pelanggan saya 24 tahun tak pernah semayang. Ada pelanggan saya umur 70 tak pernah semayang, tak cukup. Hak tadi 24 tahun tak pernah semayang langsung, tak pernah pijak tangga masjid. 4 hari je dia suruh isteri dia ajak dia ambil semayang. Kita tak tahu langsung ah. Tak. Dia terlupa lah. Bukan kata dia tak belajar. Dulu dia belajar. Dulu dia belajar. Tapi dia dengan tak ada ni lupa. Sebab dia pengamal ilmu kebai ni, dia bersahabat dengan jin. Hak tu dah masuk lah. Dia tinggal ni Bawah tangga rumah tu duk perasa sentiasa. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak buang, dia kata. Saya kata boleh benda setan. Takkan tak boleh. Doa, Quran lah, tempat dia. Kita nak pergi buang memanglah tak boleh. Ya. Kan? Tapi kena guna kaedah Quran dan sunnah lah. Alhamdulillah, jadi sahabat baik dah. Gitu. InsyaAllah kita pakai doa gitulah tuan. Spring tu tak spring lah, dah bubur dah kan. Kalau dia cabut keluar dah. Cumanya kalau bateri, pelanggan saya beritahu lah, dia jangka hayat dia 10 tahunnya. Tahun ke-8 tu kena buang lah. Kalau tak ada masalah dia kata. Kalau ada masalah 2 tahun kena buang lah. Jadi sentiasa di situ pula dia tak boleh bius, dia mentah-mentah. Di situ. Kena operate lah. Kena operate mentah-mentah nak bubur ni. Dia kata seksa. Jadi kalau kita yang masih jantung yang tak payah spring, tak payah bawa bateri ni kena cukup banyak. Ya. Kena syukur banyak lah. Itulah insya-Allah. Lagi? Nak tanya apa? Tanya pagi. Saya nak tanya abang saya nak makan dulu
Boleh. Orang perempuan mengandung pun boleh makan. Muslim boleh, non-Muslim boleh. Tok Sami pun duk main makan, duk beli makan. Masa tu Maya ni. Ramai. Cina, India. Jadi ni Ramai. Yang duk maki saya dalam YouTube tu bukan orang India, Cina, orang Melayu ya. Duk marah saya. Ustaz ni jelek lah duk cerita pasal benda-benda set ni kan. Hebatnya dia tak kena dia cari sini ke. Budak-budak. Dia kena view macam lagu. Dia rasa depa ahli syurga. Macam Sebagai contoh, tak saya tahu macam mana. 2-3 hari lepas lah. 2-3 hari lepas, 4 tahun kahwin, tak boleh setubuh. kacau. Habis tak saya tahu macam mana. Dia mai jumpa kita nak bincang masalah ni. Ada juga yang dah kahwin, anak 7-8 orang, dah ada cucu, isteri meninggal. Jumpa dengan janda, anak 5-6 orang, ada cucu juga. Patutnya menasabah, dah pandai. Dah ada anak cucu penuh kampung. Nikah-nikah tak boleh. Ada juga. Jadi main duk cubit sini. Abang tipu saya. Saya dah tanya dah dulu. Waktu abang minta saya boleh pakai tak boleh pakai, abang kata boleh. Lepas nikah tak boleh. Abang tipu saya. Tak kepening pak cik ni umur 72. Hak ni umur 61. Dia cuma lagi tu. Weh jangan. Jangan. Kena orang-orang mau. Main cubit sini. Ustaz dia pakcik tipu saya Ustaz, tipu saya. Saya pun pening juga nak settle masalah ni. Duduk tengah sini. Dekat sini, cubit sini. Dia tipu saya Ustaz. Saya kata saya nak Ustaz. Kalau tak ni saya tak mau. Habaq tengah-tengah sebab saya nak. Tak kepening. Saya pun Allah bagi ilham. Dah main fikir anak 5-6-7 orang, ni anak 5-6-7 orang kan. Saya pun tanya pakcik. Cik, isteri mati bila? Isteri mati 12 tahun dulu. 12 tahun. Lama tak guna lah. Kak. Pakcik bukan tipu. Sebab orang lelaki ni setahun selepas isteri meninggal, setahun selepas bercerai, dia tak guna, dia akan lemah. Silap bulan dia akan sentot. Betul Ustaz. Dulu saya duk guna. Mana saya nak sangka tak boleh guna. Allah bagi ilham. Ya. Betul ke dia tak tipu? Oh ya ke? Ya kan tipu dak Ustaz. Saya tahu barang dia barang baik. Memang barang baik Ustaz. Kan senang. Apa perempuan kan dia konak situ je. Cuma dia tak ada tenaga lagi. Mungkin dia terkejut kot. Jadi kita belai pelan-pelan. Nak Kak no? Dia pujuk lah. Pujuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah apa yang berlaku. Apa yang paling bimbang lah ni apa berlaku? Isteri ni banyak duk bercinta baru ni. Semenjak 2-3 hari ni banyak kes main macam ni. Tak kira isteri siapa. Baru ni isteri ustaz. Jangan main. Main telefon ni. Jumpa pak ulama lah, jumpa pucuk baru lah. Sampai lari rumah. Jangan main-main lah, ni bahaya isteri ni. Duk main WhatsApp. Pandai nak main game ni tak pandai. Reunion. Banyak kes ni duk main ni. Reunion sekolah tu bahaya. Reunion sekolah. Kemarin ada main seorang, main Jumaat cuti. Main dulu ada main seorang orang sini. Tak pening kepala. Yang anak 3 lah. Tiba-tiba dia bercinta dengan orang lain pula lah ni. Dia tak komo dah, tak bagi dah lah ni. Minta tak bagi dah. Duduk bercinta dengan satu orang ni yang mana pak Wu dia ni isteri dah 3. Dia nak cerai seorang, dia nak ambil yang ni ganti jadi yang 3. Nampak orang perempuan. Bila dah nikah bohong je, cerai berai ni. Tapi pasal duduk tengah cinta, hak lelaki ni pandai main ayat. Jadi nombor 4 lah. Yang 3, yang ketiga sebab dia nak buang seorang. Dia nak Alah ni jadi penyakit ni. Beringat isteri-isteri kita ni jangan duk bagi lepas sangat lah duk main telefon ni. Duk pergi reunion ke apa-apa beringat sikit lah. Pergi sekali lah, jangan lepas sangat.
Setan dia main kat tu pula lah ni. Hmm. Yang paling baru teringat, yang paling sedih, paling mengerikan, paling meluat, paling benci. Tu ayat keluar mulut saya. Satu orang mutawif bawa orang pergi umrah. 2-3 hari lepas mai. Satu orang mutawif bawa orang pergi umrah, umur pun dekat 70 dah. Maka bawalah sebelum PKP pergi umrah. Bawa orang sini. Orang dekat-dekat sini. Suami isteri umur 68 dengan 64. Suami 68, isteri 64. Mutawif lebih kurang tu lah, umur 6 dekat 70. Umur sebayar. Pi umrah, balik mai sini, isteri dia makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Duk ingat ke mutawif. Jangan main lah ni. Sampai bukti kata dia ni teringat sungguh ni, sampai badan turun 10 kilo. Ui, duk rindu ke ustaz ni. Maka suami dia ni orang hebat, orang cerdik. Kalau aku biar penyakit ni dia lari malam ni. Isteri aku ni ada masalah, dia tak pernah buat masalah. Ya, maka suami dia kata, ambil lah telefon ni, telefon lah ustaz tu. Maka isteri dia pun telefon lah ustaz tu. Assalamualaikum ustaz, apa khabar ustaz, pasal apa saya teringat sangat dengan ustaz ni. Maka ustaz jawab, saya pun teringat sungguh kat awak. Nampak? Jangan main. Jangan melawak. Kita ingat bini kita dah monopause, tak kisahlah pilih mana pun. Jangan. Lah ni. Makanya apa berlaku? Si suami ni di samping tu, isteri dia kata, jomlah kita pergi berubat abang. Saya pelik ni. Jom, maknanya baguslah isteri tu. Baguslah isteri ni. Maka suami ni pun telefon lah. Telefon kat ustaz ni, dia kenal kan pergi 2 minggu kan. Telefon, ustaz, minta maaf ustaz, apa dah jadi ustaz, apa dah jadi ni ustaz. Kalaulah ustaz guna-gunakan isteri saya ustaz, saya minta merayu dengan ustaz. Kami ada anak cucu ustaz. Kami pernah hidup lama dah ustaz. Kami baru pencen ni nak hidup santai-santai lah kan. Ustaz tu senyap, tak kata apa. Duduk sejam, dia rasa macam satu bola guling mai, pum laga dia. Sakit habis ni, kiau. Ayah si suami ni tak kekal kabut. Saya memang terkejut sungguh. Satu orang hak duk selalu pi duk pijak tanah suci, tapi ada perangai macam tu. Jadi beringatlah. Baik. Panjang cerita pi kot lain kata. Tak apa. Dah ni saya nak tanya saya lagi. Lagi Ya, boleh. saya ni naik bukan kata naik. Naik pun orang kata tukar-tukar suara nak pergi sampai ke pintu dia golek dekat murah. Sebab Masuk tu ke pintu, nak masuk ke pintuan. saya Dia kata aku tak minat. enjin pandai dah. Nak masuk gear tak pi. Dia lagi. Nah. Nak masuk gear tak jalan. Dia sebelum ni macam Ustaz kata. Suara masuk dah. Kita nak pelan nak cing dia kan. Dia tidur dalam tu, bukan kata tidur ni. Allahu akbar. Orang pun kata awak yang jadi Pasal apa abang? Tak kata tahu. Atau hang cakap ni. Kalau kita nak keluar kita tak apalah orang lama kan. Dia pun dah tahu dah kita panggil kita macam ni. Apa yang nak main tak ada. Ui, dia main tidur dalam. Oi, bantai pun tak ada apa-apa dah tapi dia boleh tidur. Aduh. Dia no kacan. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa macam dengar lah kalau Tak dengar pakai bangkit balik tu balik. Dengar pi lah, semua masalah sama ya. Faham dah. Lepas tu tak ada. Jadi dulu tu dah tidur dah tu kita pun tak keluar. Cuci balik tidur. Habis. Saya dah ceritakan mula-mula tadi kesan dia, sebab tu saya kata kita sebih pelan-pelan tu. Kan dah cerita dah. Itulah kesannya. Tu kena sebih balik. Cuci balik hak tu meletak. Tapi saya kolesterol tinggi. Betul dah. 7.3. Sebab tu tuan kena masalah jantung. Bila kolesterol tinggi, sistem saluran darah, sistem saraf sumbat. Tu dia. Makan kuat. Makan hebat. Makan Lawan lalu. menggalak. Di channel 3 pinggan sekali. 3 biji. Tengok Sab- tengok depan tadi depan video tengok depan terkejut depan tak air. Sama dengan saya. Makan hebat, makan kuat. Saya awak di channel kena telur, kena bawang, kena cabai. Lepas tu
kosong sebiji. Oh, dia. Dia tu kata sama saya. Hmm. Sebiji itu telur, bawang, cabai. Dia kena kau sekali lah. Faham dah? Bila order mai tu hak kosong sebiji, lepas tu kena banjing. Kena hak tu lega. Okey, tu dia tahu dah. Tahu Tahu dah, dia tahu tahu dah. dah. Habis duduk tu ha. dia buat Duduk dah. tu tak payah order dah, dia tahu dah. Jadi ceritanya itulah kesan dia. Itulah tu. Jadi sebab tu saya kata kena tinggal pelan-pelan hak tu tu. Kena selama mana duk aman, selama tu memang masalah tak selesai. Ada ubat tu kena pelan-pelan. Pelan-pelan lah, kena pujuk pelan-pelan. Jangan tinggal mencut no. Ah, Jangan. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Harap-harap dia akan survey balik semua sistem saraf, kolesterol apa semua tadi tu, termasuk juga pankreas, termasuk juga buah pinggang dan sebagainya. InsyaAllah kita pakai doa. Saya doa siap dah dalam madu sauda tu untuk survey balik semua sistem organ, termasuk juga gangguan. Dia cara-cara nak minum dia apa semua ada siksaan. Ada siap. kertas ada, nanti depa cerita. Mudah dia, sebelum tidur bangkit tidur. Mudah ya. Dia kita kata kalau kita nak bangun daripada tidur kita dah minum tu kan. Lama mana benda tu dah masalah lagi kita dah gosok gigi pula. Bangun-bangun tu, bancuh hak tu dulu. Minum dulu. Agak-agak mau nak sejam. Tak ada lepas tu pergi masuk bilik air. Masuk bilik anak boleh gigi apa tak nak masalah mau mana. Cumanya makan aja. Makan maknanya kalau boleh tu janganlah kurang daripada 10 minit sebab dia 7 minit dia serap. Takut bila kita lepas makan madu, kita pergi makan nasi, makan apa, dia kumun kat perut tu lah, dia tak ada nak serap. Bawa mana kata Dia 7 minit dia serap. Minum dia dulu. Minum dulu. Bawa mana tak perut kita kosong lagi lah. Ya. Kita minum dulu lepas tu agak-agak boleh buang 15 minit ke 20 minit bawa makan. Boleh makan lah. 10 minit boleh. Tapi kalau nak masuk bilik air, terus masuk mandi tak apa. Tak apa nak dalam. Tak apa. Sebab dia dah serap. Ingat pun kita beri gigi tadi ni benda-benda tu dah ada dalam mulut apa lagi kan dia hilang. Dah. Dia dah masuk dalam dah. Dia masuk dalam dah tak apa. Boleh nak? Dia macam saya, Iya tuan. jiwa jadi selalu maksudnya buat